Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Anda semua sihat? Diharapkan semoga kita semua sihat dan dikurniakan rezeki dan kesihatan yang berpanjangan, insya-Allah. Macam mana dengan puasa korang setakat ni? Ada yang ye tak? Sama plastik hitam kan? Manalah tahu kan? Kalau sihat kita berpuasa lah macam biasa. Kalau tidak nanti kena ganti. Cerita pada kali ini mengisahkan si Borhan tau. Borhan ni dia bekerja di salah satu kilang yang terletak di ibu kota. Ibu kota tu di Kuala Lumpur lah kan. Pada satu hari ni, si Borhan ni dia nak datang awal tau daripada kerja dia yang biasa tau. Sebab dia nak siapkan kerja-kerja dia yang tak siap pada hari sebelum ni. Jadi dia cadang untuk dia datang awal daripada hari biasa tu. Means kalau datang awal dekat kilang tu memang tak ada orang yang bekerja lah. Maksudnya dia antara orang yang pertama untuk masuk ke kilang pada waktu tu. Jadi masa dia nak pergi ke kilang tu untuk mulakan kerja dia tu, ada gangguan yang mengganggu si Borhan ni. Nak tahu gangguan apa yang ganggu si Borhan ni? Jom kita ikuti cerita Borhan seterusnya. Apa jadi dekat dia? Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Pada pagi yang Borhan decide untuk datang awal dekat tempat kerja dia tu, dia datang awal sebab ada kerja semalam yang dia belum selesaikan. Maksudnya kerja-kerja dia tak habis lagi lah. Jadi pada pagi tu dia datang sejam lebih awal tau daripada biasa. Contoh waktu kerja dia masuk pukul 7, dia datang awal lah, lebih kurang dalam pukul 6 pagi macam tu. Dia adalah orang yang pertama sampai dekat building tempat dia kerja tu. Yalah, biasa orang masuk pukul 7 confirm lah tak sampai lagi kan. Jadi dia seorang je dekat dalam building tu. Mungkin ada security lah, tapi security tu dekat luar bangunan tu. Jadi nak dijadikan cerita, pagi tu Borhan ni dia decide nak sambung kerja dia semalam, iaitu buat water sampling dekat dalam production area. Sebelum masuk ke bilik production tu, memang ada rules dia, memang ada rules kena pakai coverall. Maksudnya kena pakai dia punya satu suit yang lengkap lah. Face mask, lepas tu sarung kasut. Kalau siapa yang pernah kerja dekat manufacturing company mungkin faham lah yang apa yang dipakai oleh si Borhan ni. Lepas si Borhan ni pakai baju yang dihaskan tu, dia pun masuk ke dalam. Bila Borhan tu dah masuk ke dalam bilik production tu, dia cakap bilik production tu gelap gila. Memang tak nampak apa, gelap. Yalah, jadi orang pertama tu lah yang akan buka switch lampu bilik production tu. Kata Borhan, kalau nak buka lampu dekat lorong berjalan kaki tu, kena redah gelap sikit, lebih kurang dalam 5 meter, barulah boleh capai switch lampu dekat dinding tu. Dekat dalam bilik production tu, lebih kurang ada 100 lebih bilik kecil yang digunakan untuk proses pembuatan produk. So, jadi dia pun dengan perasaan takut berjalan dengan langkah panjang. Maksudnya bukan jalan terkedik-kedik lah, jalan ambil langkah besar sikit lah untuk sampai ke tempat switch lampu tu. Bila dah sampai dekat tempat switch lampu tu, si Borhan ni rasa macam okey, lega lah sikit kan, dah ada switch lampu kan, nampak tempat switch lampu tu. Lalu dia pun petik lah switch lampu tu. Klik. Rupa-rupanya lampu tu tak boleh on, Mat. Aduh, buat hal pula. Dah lah, si Borhan ni dekat dalam gelap, lampu tak boleh on pula. Berkali-kali dia cuba on off. Tak on lampu tu. Dalam si Borhan ni tengah fikir sebab apa tak nyala lampu ni kan. Pada masa yang sama, tiba-tiba bulu roma si Borhan ni
meremang tau satu badan. Lepas tu ada satu ketukan dekat pintu bilik kecil yang betul-betul dekat sebelah kanan Borhan ni yang mengejutkan dia. Pada awalnya, kata Borhan, bunyi ketukan tu sangat perlahan, tapi lama kelamaan bunyi ketukan tu semakin kuat sampai pintu bilik tu kelihatan bergegar, kata Borhan ni. Disebabkan takutnya pasal si Borhan ni decide atau buat keputusan untuk caw atau buat langkah 1000 lah balik ke pintu yang dia mula-mula masuk tu tadi. Sampai je dekat pintu nak keluar tu, thumbprint tak boleh nak detect. Apalah malang nasib si Borhan pagi tu kan. Maknanya pintu keluar tu tak boleh buka sebab thumbprint si Borhan ni tadi tak dapat nak detect. Berkali-kali dia cuba, tak juga boleh detect dia punya ibu jari dia tu. Masa ni Borhan cakap dia dah menggigil dah seluruh badan dia. Peluh jangan cakap lah, dengan air mata lagi. Dalam masa Borhan proses mencuba berkali-kali letak thumbprint dekat pintu masuk tu, pada masa yang sama ketukan kuat yang dekat pintu tu berhenti tiba-tiba tau. Tapi bunyi lain pula yang Borhan ni dapat detect ataupun dengar. Prap, 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 prap. Bunyi tapak kaki dari lorong yang menghala ke suis lampu tu. Tapi kedengaran sayup-sayup. Korang boleh bayangkan macam orang tengah kawat di dalam satu unit. Macam tu lah lebih kurang bunyi dia. Makin lama, kata Borhan, bunyi tapak kaki tu makin kuat, dan kata Borhan yang paling seram, yang membuatkan dia seram, bunyi tu seolah-olah menuju ke arah dia yang tengah bersandar dekat dinding pintu nak keluar tu. Borhan cakap pada masa ni dia memang dah berusaha nak baca surah yang dia boleh baca, tapi semua ke laut, semua berterabur, sambil tangan dia tu tak berhenti-henti tekan thumbprint tu. Apa yang dia dapat daripada thumbprint tu, mesin thumbprint tu, ialah try again please, try again please, try again please. Borhan cuba juga ketuk pintu daripada dalam tu kan. Dia ketuk dengan sepenuh hati kan. Tolong, tolong. Dia mengharapkan ada orang lah dekat luar boleh dengar kan. Tapi memang tak ada lah. Dia seorang aja dekat dalam building tu kan. Pada waktu tu Borhan cakap dia memang dah pasrah dah. Apa nak jadi, jadilah. Pada masa yang sama, bunyi tapak kaki yang macam berkawat tu tiba-tiba berhenti tau. Borhan ingat gangguan tu dah tak ada lah kan, dah hilang. Dia pun menoleh ke belakang, dekat lorong yang gelap tu lah, yang nak untuk buka suis lampu tu. Dalam kegelapan lorong tu, Borhan ni dia perasan tau, dia boleh nampak dalam keadaan yang sama-sama yang dibantu dengan cahaya lampu emergency exit tu, dia boleh nampak kelibat beberapa orang lelaki yang membawa senapang dan berbaju askar. Baju askar yang baju askar lama tau, macam zaman Jepun dulu-dulu. Dalam sama-sama tu, kata Borhan, askar tu berdiri tegak dan menghadap ke arah dia. Yang membuatkan si Borhan ni lebih seram lagi, diorang ni semua askar tu tak ada kepala tau. Borhan ni sampai dah tak boleh tahan diri. Masa tu dia memang dah takut yang sangat-sangat. Dia pengsan dekat situ. Bila Borhan ni sedarkan diri, dia sedar-sedar dia ada dekat bilik rehat. Masa dekat bilik rehat tu adalah beberapa orang kawan si Borhan tu dekat situ.
Si kawan Burhan ni pun tanyalah, kau ni dah kenapa Burhan kan? Lepas tu Burhan ni cakap lah, dia nampak askar Jepun dekat bilik production manager dekat kilang tu yang bernama Zaid. Marahlah si Burhan ni kan. Dia cakap, lain kali jangan masuk dalam bilik production ni sorang-sorang. Lepas pada kes tu, dia siap buat arahan ataupun memorandum. Lepas ni kalau ada yang masuk ke dalam bilik production tu seorang diri, akan diambil tindakan. Yang peliknya, kata Burhan, diorang ni, kawan-kawan Burhan ni, jumpa si Burhan ni dekat dalam bilik yang pintunya diketuk kuat tu, iaitu bilik yang di sebelah suis lampu yang dia nak on lampu tu. Pada seingat si Burhan ni, dia pengsan dekat pintu depan ataupun pintu keluar tu. Macam manalah pula dia boleh berada dekat bilik yang kecil tu, yang bilik yang ada ketukan banyak kali tu. Sekian saja cerita daripada Burhan. Benar atau tidak? Wallahualam. Kita anggaplah saja sebagai hiburan. Sekiranya cara penyampaian saya kurang memuaskan, saya minta maaf. Sehingga kita berjumpa lagi di cerita yang akan datang. Dan selamat berpuasa. Assalamualaikum dan bye-bye.